Selamat pagi Malaysia. Selamat datang. Silakan duduk. Ya, biasa dipanggil Pak Long ya? Pak Long. Pak Long. Abang Long. Abang Long. Abang Long. Okey, kalau Pak Long, saya bahasakan Pak Long lah. Biasa kita lihat sebenarnya sekarang ni peneroka adalah antara yang menyumbang kepada pendapatan negara, dan semalam merupakan Hari Peneroka Felda Kebangsaan. Pastinya besar hati mereka dengan sambutan, walaupun kita masih lagi dalam tempoh PKPP ni, tapi ada juga sambutan untuk Felda dan penerokanya. Bagi Pak Long sendirilah mungkin reaksi awal dengan sambutan semalam, walaupun dengan dihadkan kepada 250 orang saja. Kalau dulu sambutan sebelum ini 10,000 orang. 10,000 orang. Jadi bagaimana? Seluruh negara lah dulu. Ya, betul. Ya. Jadi mana kita bersyukurlah dengan dalam keadaan sekarang ni dalam tempoh kita PKP dan mana pihak Felda dan kerajaan dapat membantu untuk kita menyambut sambutan Hari Peneroka Kebangsaan semalam di Felda Wilayah Tolak. Kita buat semalam di Maktab Rendah Sain Mara Felda lah. Jadi di situ di MRSM tu dah 2 kali lah. Mana 10 tahun yang lepas dalam sambutan Hari Peneroka yang ke-54. Dan kita buat di situ juga. Di semalam sejarah jugalah. Mana 2 kali bumi Tolak dan bumi MRSM menjadi tuan rumah kepada sambutan Hari Peneroka. Jadi kitanya memanglah peneroka merasa syukur. Sebab apa, kalau kita tengok daripada asal penghijrahan dewang ke tanah rancangan begitu daif, susah, dan makan pun susah masa itu. Dan pengorbanan mereka, contohlah katakan Felda yang pertama di Lurah Bilut, mana mereka membanting tulang menggunakan kapak gergaji untuk menebang hutan, menanam sendiri pokok sawit ataupun getah, dan mereka mampu. Itu sebab slogan yang sambutan Hari Peneroka semalam, peneroka perintis, berani dan suka cabaran. Jadi mereka berhadapan dengan rintangan, dengan binatang buasnya, macam-macam lah. Tapi mereka cekal, tabah, dapat meneruskan perjuangan ni. Sehinggalah pada hari ini kalau kita tengok, mana kehidupan tu dah berbeza. Kehidupan tu dah berbeza. Jadi itulah pengorbanan yang dibuat oleh peneroka terhadap Felda dan sampai membantu kerajaan. Itu antara pencapaian luar biasa bagi Felda, ialah mengubah lanskap sosioekonomi masyarakat peneroka ni. Jadi kita lihat kejayaan yang dimiliki pada hari ini merupakan usaha keras daripada generasi awal peneroka Felda. Jadi pemangkin kepada keberterusan kejayaan ini adalah generasi muda kini. Macam mana aspirasi terhadap generasi muda? Ya, bila generasi pertama bekerja keras untuk meneruskan kehidupan, jadi peradaan masa tu berubah. Mana ada anak dan generasi, kebanyakan generasi Felda yang di luar tu kebanyakan yang dah berjaya. Dah berjaya dari segi pekerjaan, pendidikan. Jadi ada yang diucapkan oleh yang berhormat pengurusi Felda baru-baru ni, bahawa daripada bandar ke kampung, ke rancangan. Jadi kita mohon kerjasama daripada mereka, makna membantu warga yang tinggal di rancangan dari segi bantuan-bantuan lain dari segi teknologi dan teknologi tanaman dan lain-lain untuk membantu peneroka-peneroka dalam rancangan. Jadi sebagai kita tengok contohnya wujudnya koperasi, wujudnya macam-macam untuk menambahkan pendapatan. Jadi datang daripada anak-anak peneroka yang berjaya ni membawa elemen tu ke rancangan dengan teknologi-teknologi. Itu yang kita harapkan, yang
disarankan oleh pemusi kita yang baru ni lah. Saya tengok ada jalan kan, untuk kita menyelesaikan apa masalah di dalam Felda sekarang ni. Ya, sambutan semalam dengan tema peneroka perintis berani suka cabaran. Kalau kita lihat sekarang ni dengan situasi semasa COVID-19 telah pun melanda negara, dan kita lihat sebenarnya ada banyak sektor yang telah pun terjejas disebabkan oleh kekangan untuk kita tidak lagi boleh menjalankan tugas bagi yang bekerja di sawit ni, tak boleh nak bertindak seperti biasa sebelum ini. Jadi bagaimana peneroka sendiri berhadapan dengan situasi ini, dan dengan norma baru kita nak merancangkan kembali sektor ini dan memastikan supaya peneroka kita dapat terus terbela nasibnya dengan pasca COVID-19. Bila kita arahan kerajaan mula-mula untuk perintah kawalan pergerakan, jadi ialah kita usahakan peneroka Felda yang lain pun terkejut juga. Jadi dari segi pengurusan dan kepimpinan peneroka, bila keadaan ini berlaku memang terjejas lah, terjejas dari segi pendapatan peneroka. Dan yang kita fikirkan tentang generasi generasi kedua Felda yang duduk di rancangan, duduk di rancangan yang membantu ibu bapa di ladang, dan mereka sudah berkeluarga. Bila mereka sudah berkeluarga, jadi mereka tinggal di rancangan, punca pendapatan hilang. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kepimpinan, JKKR, Jawatankuasa Kemajuan Rancangan, Jawatankuasa Perundian Peneroka, kita mengenal pastikan satu bantuan. Jadi kita tubuhkan satu yang dipanggil Pusat Makanan Komuniti Rancangan. Jadi kita kumpulkan macam bank makanan. Jadi kita minta bantuan daripada anak-anak peneroka yang berjaya ni. Mereka yang berkemampuan untuk memberi sumbangan, dan kita dapat bantu. Dapat bantu mereka semasa tempoh kita lebih kurang 2 bulan. Dan kita menghadapi masalah ini. Dari segi kerja-kerja di ladang ada yang masih boleh dibuat, tapi mengikut apa nama ni SOP lah, mengikut SOP yang dibenarkan oleh kerajaan. Tapi sekarang ni alhamdulillah, mana kerja-kerja di ladang telah dapat dilaksanakan, dan kita pun dah mula menghantar hasil ke kilang-kilang, dan alhamdulillah kita doakan supaya COVID-19 ni dapat kita dapat dihapuskan segeralah, mana kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kerajaan memberi kelonggaran, tapi norma-norma SOP itu kita terpaksa tetapkan juga. Dan dari segi pergaulan dan jarak antara mereka. Antara yang menarik perhatian semasa sambutan Hari Peneroka Felda semalam ialah Yang Berhormat Perdana Menteri melancarkan lembah herba wilayah Trolak, melibatkan tanaman-tanaman herba seperti misai kucing, belalai gajah dan sebagainya. Bagaimana Tuan melihat perkara ini ke arah pengkomersialan tanaman herba ini sebagai satu nilai tambah kepada masyarakat peneroka Felda? Saya melihat semalam, dalam ucapan saya mewakili peneroka seluruh negara, adalah perkara yang saya luahkan. Jadi bila ucapan balas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia menyebutkan bahawa kerajaan sekarang yang di bawah kepimpinan beliau begitu bersungguh untuk membantu Felda. Itu sebab ditubuhkan satu task force yang dipengusikan oleh yang berbahagia Tan Sri lupa saya, Tan Sri Wahid Omar. Tan Sri Abdul Wahid Omar. Jadi dalam ucapan balas beliau, mana dia kata mana kerajaan begitu prihatin tentang masalah Felda. Jadi saya begitu yakin, dan dengan pelancaran herba tadi, mana banyak rancangan-rancangan dalam Felda menanam herba. Tapi untuk nak komersialkan terhad masa ini. Betul. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan benda tu, perkara tu, jadi saya rasa untuk jalan kita nak
meluaskan lagi, komersialkan lagi perkara itu, tak ada masalah dah. Sebab semalam kalau kita tengok pameran-pameran itu banyak daripada syarikat-syarikat yang menggunakan bahan herba ni menawarkan bahan-bahan itu kepada penoka-penoka pariwisata. Sebab apa? Kita antara yang banyak tanah. Kita ada 2 juta ekar tanah. Dan kita ada 2 juta warga Felda. Jadi banyak yang boleh dibuat dalam perkara ini. Mungkin ringkas sebelum kita akhiri daripada Pak Long sendiri, harapan kita untuk memastikan supaya warga Felda ini dapat terus menjadi antara penyumbang kepada ekonomi negara, itu perkara satu. Tetapi yang kedua tentulah untuk kita nak memastikan supaya peneroka itu sendiri dapat terus memberikan inisiatif dan juga pengorbanan yang besar untuk masyarakat. Sebab kalau kita ikut daripada dulu dengan beberapa generasi, mereka ini bergerak seiring dengan perubahan masa dan mereka kini sudah bukan lagi hanya sekadar di ladang tetapi lebih daripada itu. Jadi harapan kita supaya Felda juga akan terus menjadi antara peneraju dalam memberikan pendapatan yang tinggi kepada negara kita. Itulah apa yang kita lihat dengan sentuhan, cetusan daripada pengusi yang baru ni, Datuk Seri Idris Yusof. Jadi saya nampak, saya begitu yakin dengan apa yang beliau buat, turun ke kawasan, turun ke rancangan. Dan dalam Kertas Putih, kita tengok tahun lepas, mana ada satu yang dipanggil PPP, Program Pembangunan Peneroka. Jadi di situ pihak pengurusan Felda telah mengenal pasti apa perkara yang perlu dibuat untuk menambah pendapatan peneroka. Sebab itu dari segi lain, dari segi bukannya sawit saja, harapan pengurusan dan harapan kerajaan dan juga pengurusi baru bahawa peneroka akan mendapat pendapatan lebih daripada RM5,000. Dan itulah tarikan dia daripada yang disasarkan, makna daripada bandar ke rancangan. Makna kalau kita wujudkan satu infra yang baik di dalam rancangan, contohnya pendidikan, smart school. Jadi macam-macam kita buat di rancangan. Jadi saya rasa anak-anak peneroka yang berada di luar, di Lembah Kelang yang bekerja 2-3 ribu gaji akan balik. Membantu dan berkhidmat untuk masyarakat di kawasan Felda. InsyaAllah itu antara harapan kita. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Pak Long kita ataupun Encik Sulong Jamil Muhammad Sharif, Ketua Peneroka Felda Kebangsaan. Kita harapkan semoga organisasi Felda yang satu-satunya di dunia ini akan terus melakar kejayaan demi kejayaan dan juga meneraju pertanian dalam negara. Baik, seterusnya Mek.